kita akan teruskan pembelajaran kita berkaitan dengan latar belakang masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Baik. So, kalau kita lihat di sini sebenarnya kenapa kita kena belajar latar belakang masyarakat Arab ni, cikgu? Baik, kerana kita kena tahu masyarakat Arab ni sebenarnya macam mana pada peringkat awalnya tu. Sebelum adanya Islam, sebab Islam muncul di tanah Arab. Jadi kita lihat kenapa dia muncul di situ dan sebelum itu apa yang ada di tanah Arab. Baik, secara umumnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dia mempunyai pertempatan, pertempatan maknanya tempat tinggal dan juga cara hidup yang berbeza dari segi pemerintahan, ekonomi dan sosial. Mereka ni tinggal di kawasan semenanjung tanah Arab. This is what we call semenanjung tanah Arab. Ini semenanjung tanah Arab. Dan juga kalau kamu tengok tanah Arab ni, memang keliling dia padang pasir. Just padang pasir. Kemudian ada juga we go to heaven, they have one. Cikgu, kalau after die we go to heaven, they have one religion or what? It's actually, kalau kamu go to heaven, there's no religions anymore. Sebab heaven kat sana memang untuk tempat orang-orang yang baik-baik, yang telah diberikan Tuhan untuk masuk ke dalam syurga. So di syurga nanti, di heaven, there's no religion at all. Tak ada lagi dah. Baik. Cikgu punya English padu. Baik. Kita teruskan. Baik. So itu di padang pasir, kemudian juga Teluk Parsi di timur. Ini Teluk Parsi. Kemudian juga Laut Merah di barat. Dan juga di bawah ni ada Laut Arab. Terdapat beberapa wilayah seperti Hijaz, Najd, Yaman, Hadramaut dan juga Oman. Ini huraian sahaja uraian untuk faham. Di kawasan tengah, itu yang penting. Di kawasan tengah wilayah ini, di Hijaz ini terdapat 3. Ini Hijaz. Ini kawasan ini adalah kawasan Hijaz. Dan di Hijaz inilah ada 3 bandar yang penting, iaitu Makkah, Madinah dan juga Taif. Dan ketiga-tiga ini terletak pada kedudukan yang strategik yang membolehkannya berkembang dari segi perdagangan dan pertanian. Baik, walaupun bandar-bandar ini terletak di kawasan tengah dan juga ianya terletak di bahagian padang pasir ini, namun para pedagang daripada Oman dan juga Hadramaut serta Yaman akan melalui bandar Taif, Makkah dan Madinah untuk berniaga ke Syam, untuk berniaga ke Mesir dan untuk berniaga ke Parsi. So diorang akan melalui Makkah, Taif dan juga Madinah. Sebab itu kawasan ini sangat strategik untuk perdagangan dan pertanian. Namun begitu, selepas keruntuhan kawasan tu memang yang warna kelabu tu apa, cikgu? Bagus soalan tu. Yang warna kelabu itu adalah kawasan padang pasir yang tandus, tak ada orang tinggal. Padang pasir. Dan padang pasir di sini memang padang pasir yang tak ada orang. Yang ini padang pasir yang tak ada orang tinggal. Memang padang pasir. Sebab itu kalau kamu tanya tadi kan, mungkin bila cikgu tengok tunjukkan laluan jalan orang daripada Oman ni, daripada Muscat ni, dia lalu Hadramaut, kemudian Yaman dan juga Taif kan. Mungkin kamu tanya, cikgu, kenapa dia orang nak pusing jauh? Kenapa dia orang tak cross je macam ni? Kenapa dia orang tak cross? Dia orang takkan cross. Why? Dekat tengah-tengah tu ada padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas ni tak ada apa-apa kat tengah-tengah tu. Jadi, jadi ia sangat berbahaya. Dengan ribut pasirnya lagi, sesatnya lagi. Betul? Jadi sebab itu,
mereka akan air pun tak ada, betul, air pun tak ada. Jadi sebab tu mereka akan lalu Hadramaut, Yaman, Taif ni semua. Untuk pergi ke Syam dan sebagainya. Okey, jadi itulah berkaitan dengan tanah Arab ini. Okey. Baik. Dan kemudian lama sehinggalah berlaku keruntuhan empangan Ma'rib. Baik. Di sini ada satu empangan Empangan, kamu tahu empangan? Empangan ni sebenarnya adalah satu tembok untuk menakung air, satu kawasan yang menakung air. So dibina tembok tu. So dipanggil empangan Ma'rib. Empangan Ma'rib ni telah runtuh. Runtuh, collapse. Selepas empangan Ma'rib tu runtuh, pecah, airnya telah kita kata telah tersebar, airnya telah keluar di situ. Itu bila berlaku cikgu? Pada tahun 300 Masihi. Ya. Maka orang ramai pun bertempiaran lari. Sebenarnya ceritanya macam ni. Ni cikgu nak cerita Baik, empangan Ma'rib sebenarnya berada di sekitar sini, iaitu di sekitar Yaman. Dan ramai orang tinggal di kawasan ini sebab ada kawasan air. Ada kawasan air kat sini. Tetapi apabila empangan Ma'rib tu pecah, maka orang-orang Arab yang tinggal di sini semua lari. Pecah. Ada lari ke Oman, ada lari ke Yaman, ada lari ke Mekah, Taif, dan juga ada yang pergi ke Madinah dan Hijaz. Mereka tak mau tinggal lagi di sini sebab tidak ada air lagi. Jadi bermulanya empangan Ma'rib, dipanggil nama empangan tu empangan Ma'rib. Dan empangan Ma'rib tu bila pecah, semua orang lari, berpindah dari tempat itu, maka bermulalah yang dikatakan sebagai bermulalah zaman kelemahan masyarakat Arab, iaitu berlakulah kemerosotan ekonomi dalam masyarakat Arab, di mana kehidupan sosial mereka lemah, menyebabkan masyarakat ketika itu masyarakat itu tidak mewarisi ilmu dari zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang bijak-bijak pandai tahu. Ada pelbagai jenis ilmu, tetapi apabila mereka berpecah itu, maka mereka tidak membawa ilmu-ilmu itu sekali. Oleh sebab itulah mereka tidak mampu membina semula empangan Ma'rib itu. Sebab mereka tak ada knowledge. Bila mereka tak ada knowledge, mereka tak mampu nak membina empangan Ma'rib ni. Ini nampak kesan runtuhan empangan Ma'rib. Daripada situlah, pada masa itulah, masyarakat Arab yang tidak ada ilmu ini mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai zaman jahiliyah. Apa itu zaman kegelapan, cikgu? Iaitu maksudnya zaman di mana masyarakat Arab tidak ada knowledge, tidak ada bijak pandai, tidak ada knowledge, tak ada bijak pandai. Jadi semua orang menjadi jahil. Jahil ni sebenarnya dalam bahasa mudah kita sebut sekarang ni kan, bahasa mudahnya ialah bodoh lah. Maknanya bahasa mudahnya ialah bodoh lah. Bahasa mudah itu. Jadi kalau kita lihat, maknanya masyarakat Arab telah mengalami zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Why dipanggil kegelapan? Sebab when people don't have any knowledge, which means they are in the darkness. Itu penting. Kalau kamu tak ada knowledge, kamu dalam kegelapan, because you know nothing. Kamu tak tahu apa-apa. Jadi orang-orang yang tidak ada knowledge ini, mereka melakukan sesuatu mengikut suka hati mereka, tanpa guidance by knowledge. Jadi sebab itu penting untuk kamu semua ada knowledge. Penting untuk kamu
okey, tahu dapatkan ilmu tu. Tapi dapatkan ilmu ni, ni ramai yang salah anggap. Oh, kalau kita baik, apa itu jahiliyah? Jahiliyah ini okey berasal daripada perkataan Arab. Okey, perkataan Arab iaitu jahalah. Apa itu jahalah? Jahalah tu bermaksud jahil. Jahil ni sebenarnya senang cerita jahil ni bodoh lah sebenarnya. Bodoh, tak tahu apa-apa. Dan mereka ni tidak mempunyai, orang Arab pada waktu itu tidak mempunyai nabi. Maknanya there's no prophet. Dia orang tak ada prophet waktu itu. Okey. Dan kitab suci mereka juga tidak ada okey any kita kata holy text. Okey, tidak ada kitab-kitab suci sebagai petunjuk as a guidance. Jadi semasa Islam diperkenalkan, mereka juga telah menolak undang-undang Allah SWT dan juga nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup. You know what? Almost every agama, every religions, dia mesti ada kitab, betul? Seperti kalau kita sekarang kita Islam ada Al-Quran, kemudian Kristian ada Bible, kemudian Hindu ada Veda, okey, kitab-kitab Veda. Kalau Buddha ada Tripitaka, Tripitaka, okey, dan juga Sikh pun ada buku dia, okey, ada juga nama buku dia. Jadi buku-buku ini adalah okey kita kata sebagai kitab-kitab suci as a guidance. Cikgu tahu Veda? Tahu? Cikgu tahu? Dia Veda ada banyak. Ada Rig Veda, ada Yur Veda, ada banyak. Dan dia tulis dalam tulisan Sanskrit. Cikgu tahu? Okey. Ya, Upanishad, betul. Dia banyak. Okey. Tetapi kita tahu bahawa untuk agama Hindu, tiga dewa utama adalah seperti dewa Brahma, dewa Vishnu dan juga dewa Shiva. Itu the three main dewa, betul? Dewa utama. Tiga tu. Kemudian disusuli pula dengan pelbagai dewa lagi seperti dewa Ganesh dan juga dewa Murugan, dan pelbagai. This is knowledge yang kamu kena tahu tentang other religions. Kita tak boleh buat tak tahu, kita kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Yes. Okay. Baik. So, itu adalah berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan jahiliyah ini. Ya. Bermakna sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab ni memang jahil. Memang jahil. Kenapa jahil, cikgu? Sebab dia tak ada nabi, dia tak ada kitab suci. So, selalu soalan keluar apa tahu? Soalan keluar, dia kata apa? Iaitu dia kata, mengapa orang Arab berada dalam zaman kegelapan? Kalau soalan tanya, mengapa orang Arab berada dalam zaman kegelapan atau zaman jahiliah, kamu kena cakap ataupun kamu kena tulis bahawa mereka tidak mempunyai, ini dia jawapannya, mereka tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk. Jadi sebab itu mereka jahil. Mereka berada dalam kegelapan. Ya, mereka tak ada petunjuk arah hidup. Maknanya mereka tak ada guidance untuk kehidupan mereka. Suka-suka hatinya. Apa jadi bila cikgu tanya kamu apa jadi bila manusia ni dia tak ada guidance, dia tak ada religions, dia tak ada agama? What will happen to the humans? Dia akan buat apa-apa saja, betul Saman? Tetapi manusia itu akan sama seperti haiwan. Maknanya dia tak ada beza lah dengan animal. Animal makan, manusia tu makan. Animal tidur, manusia tu tidur. Animal tu buang air besar, buang air kecil. Sama je dengan human tu. Manusia tu buang air besar, buang air kecil. So what's the difference? Tak ada beza pun. Tetapi kalau ada agama, dia masih buat benda yang sama tetapi dengan ada guidance. Di mana kalau binatang
Dia makan suka-suka hati dengan tak masaknya, dengan gigitnya pun semua kan. Dengan terus makan. Tapi kalau ada agama, okey, makan pun kena proper. Kena bersihkan makanan, kena masak dulu, letak atas pinggan, potong, baca doa dan makan. You see? Dia walaupun makan tetapi in a human way. Kemudian kalau katakan tidur, okey, kalau macam binatang, tidur di mana-mana saja. Di dalam gua, di bawah pokok, di atas pokok, itu binatang. Tapi manusia tak bolehlah buat macam tu. Manusia kena apa? Nak tidur pun dia ada proper way. Kena ada tilam, bantal, bersihkan tempat tidur dulu, kemudian tidur dalam gelap, tanpa lampu. You see? Okay. Jadi itulah dia, okay, perbezaannya. So, penting untuk ada agama. Baik. So, Lavin kata ada orang-orang CH tak suka China dan India. Kenapa tu? CH tu apa? CH tu apa? Okay. Ada orang-orang cikgu tak suka China dan India. Kenapa tu? Ada orang-orang tertentu yang tak suka China dan India. Well, benda ni sama je. Okay. Dia macam ni. Okay. He got killed. Okay. Kita lihat inilah dia, okay, masyarakat Arab jahiliah. Okay, jahiliah itu. Dan okay, sebenarnya kalau kita lihat, okay, sistem masyarakat jahiliah. Baik, kita tengok dari sudut politik. Diorang ada society, okay, orang-orang Arab jahiliah ni, dia ada sistem masyarakat dia, okay, sistem politik mereka. Baik, masyarakat Arab, okay, sebelum kedatangan Islam, before Islam, masyarakat Arab ni hidup dalam kelompok kumpulan kabilah. Kabilah ni apa, cikgu? Baik. Kabilah ini adalah kumpulan-kumpulan. Kumpulan kabilah iaitu kumpulan, kita kata sebagai okey, kita kata sebagai puak. Okey, ataupun kita boleh panggil sebagai tribe. Biasa dengar perkataan tribe tu kan? Jadi kumpulan kabilah ataupun puak. So ada dua kumpulan kabilah ini ataupun dua puak ini, iaitu Hadari dan juga Badui. Ada dua Hadari dan juga Badui. Kalau untuk pengetahuan kamu perbezaan orang Hadari dan Badui ni, okey, sebenarnya kamu boleh lihat iaitu Hadari dan Badui ni sebenarnya dia punya perbezaan dia adalah orang-orang Hadari ni tinggal di bandar. Kawasan-kawasan bandar, Madinah, Mekah, Taif. Orang Badui ni tinggal di kawasan padang pasir. Dan kalau kamu pergi Arab Saudi sendiri, Arab Saudi, orang-orang Hadari ni dia yang kulit-kulit putih. Kulit putih, kemudian rambut dia kira macam panjang-panjang sikit. Tapi kulit dia kulit putih. Itu Hadari. Dan kalau satu lagi yang Badui tu pula, Badui tu memang kulit hitam. Dia kind of negro. Dia macam negro. Orang-orang Afrika. Memang gelap. Jadi itulah Badui. So perbezaan yang ketara antara Hadari dan juga Badui. Sebab kita kena kenal pasti perbezaan itu. Baik. Hadari Hadari ni tinggal di kota. Maknanya di bandar-bandar. Dan mereka menjalankan perniagaan dan memiliki binatang-binatang ternakan. Binatang ternakan mereka biasanya adalah kambing dan unta. Camel lah. Kambing dan juga unta. Kaum Badui pula hidup secara nomad dengan memelihara binatang ternakan. Baik, apa itu nomad? Ingat lagi tak apa itu nomad? Nomad ialah berpindah randah. Berpindah randah. Itu dipanggil nomad ataupun
berpindah rendah. Okey, cikgu, kenapa kat sana famous unta? Depa tak ada lembu ke? Ada. Okey, tapi tak banyak. Lembu ada tapi tak banyak. Sebab kat sana susah sikit, rumput tak banyak. Rumput tak banyak ya. Rumput tak banyak kat sana. Okey. Dan juga, okey, so ada dua kaum ni, Hadari dan juga Badui. Mereka mengamalkan sistem kabilah. Sistem kabilah maknanya ketua puak-puak tu, dan puak-puak ini diketuai oleh seorang syekh. Macam mana sebut Salman? Syekh. Syahim, cuba sebut. Syekh. Apa gigi pula? Sebut syekh. So sistem kabilah, okey, diketuai oleh seorang syekh. Maknanya ketua dia dipanggil syekh lah. Dan syekh ini, okey, macam mana dia choose syekh ni as a leader, okey, sebagai ketua ni, macam mana dia choose? Dia ada certain karakteristik, dia mesti ada, okey, sifat-sifat seperti apa tahu? Syekh itu mestilah disukai oleh ahli kabilah yang lain. Maknanya orang-orang ahli kabilah tu pun suka dengan dia, itu satu. Kemudian matang, mature, okay, berani, ada brave kat situ, dan juga sanggup mempertahankan puaknya, sanggup mempertahankan, mempertahankan puaknya, dan juga pandai berpidato. What is all about berpidato? Apa itu pidato? Apa itu berpidato? Siapa tahu? Berpidato itu ialah apa? Ialah bukan pantun. Berpidato itu ialah debate. Ataupun dipanggil berdebat. Berdebatlah. So debate. Bukan ucapan, dia debate. Debate ni macam macam berdebat. Berpidato, berdebat maknanya okey, mula-mula dia bercakap. Okey, sepatutnya kamu begini dan kalau begini. Okey, dia pun duduk, orang sana pula cakap. Okey, dia pun bangun. Oh, saya sebenarnya begini. Itu debate. Kita perlawan bercakap. Yes, macam lawyer lah. Dia debate. Dia mesti nak jadi ketua, mesti pandai berdebate, pandai berpidato. Pandai berpidato. Jadi, disukai oleh ahli kabilah dan matang, berani, sanggup mempertahankan puaknya, dan juga pandai debate, pandai berpidato. Baik. Dan mereka ni, kalau kita lihat di sini ya, penyatuan masyarakat berkabilah ini adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Okey. Penyatuan masyarakat berkabilah ni adalah berdasarkan keturunan. Saya tak fahamlah cikgu. Okey, masyarakat berkabilah ni berdasarkan keturunan. Berkabilah, berkaum, berkelompok, berpuak-puak. Berkabilah ni berpuak-puak. Okey, berdasarkan keturunan. Okey, baik Min. Okey, baik, sebenarnya dia macam ni. Okey, mungkin kamu masih lagi tak faham tentang cikgu, saya tak faham lah orang Arab ni macam mana ni, kabilah apa semua bagai tak faham lah. Okey, kalau tak faham dengan perkataan, cikgu kena lukis, betul tak? Cikgu lukis okey. So cikgu lukis. Dia begini. Dia begini sebenarnya. Baik. Katakanlah okey, kalau kita lihat di sini, okey, katakan orang Arab. Okey, di Hijaz. Okey, di Hijaz. Okey. Katakan orang Arab di sini, dia ada berasal daripada katakan 5 orang. Okey, penduduk dia. Okey, Salman. Okey, ada 5 orang Okey, Salman, kemudian kita ada lagi Amin, kemudian kita ada lagi seperti Syahim, kemudian kita ada lagi seperti kita boleh ambil seperti siapa lagi? Asfar. Okey, dan juga kita ambil seorang lagi
Kita ambil 4 cukup lah. Jangan banyak-banyak. Okey. Baik. Baik. So, Salman, kita tengok contoh okey. Salman. Okey, Salman kahwin. Okey, kahwin dengan isteri dia. Of course lah kan. Okey, kahwin okey dengan wife dia. Okey, dapatlah anak. Okey, anak dia ada A, kemudian ada B, okey, kemudian ada C. Ada C. Baik. Kemudian anak dia A, B, C ni kahwin lagi, dapat anak. Okey, A, kemudian dapat anak B, kemudian dapat C. Okey, dapat C. Kemudian juga yang B ni pun kahwin juga, dapat D. Okey. Kahwin juga dapat D. Okey, kemudian E. Okey, kemudian F. C ni pun kahwin juga. Okey, dapat juga. Okey. Okey, S. Kemudian dapat juga G. Kemudian dapat juga H kat sini. Kemudian diorang ni kahwin lagi. Okey, macam tu Baik. Ini contoh cikgu akan buat arrow dia. Okey, iaitu okey, kalau kita lihat ini Salman dengan wife. Okey, kemudian Salman kahwin, okey, dapat anak, okey. A, B dan juga C. So C pun kahwin dapat anak A, B dan juga C. Okey, B ni D, E dan juga F. Kemudian C ni kahwin S, dapat G, dapat H. Okey, kemudian A ni pun kahwin juga. Okey, dia banyak lagi lah. Okey, dia akan tersebar. Baik. So, okey, semua ini dikenali pada zaman Arab dulu Ini dikenali sebagai apa? Kabilah kabilah Bani Salman. Bani Salman. Kabilah Bani Salman. Maknanya kaum anak-anak Salman. Anak-anak Bani ni anaklah keturunan okey. Bani Salman, dia akan guna pakai nama Salman tu. Macam tu. Okey, Amin pun sama. Okey, Amin pun sama. So banyak kan, ada anak-anak dia, anak cucu dia apa semua. So Amin ini okey, dia akan dapat juga keturunan dia. Okey, keturunan dia ataupun anak-anak dia dipanggil sebagai apa? Baik. Baik. Okey, anak-anak dia tu, okey, dan keturunan dia itu dipanggil sebagai kabilah kabilah Bani Amin. Macam tu. Yang ini pun sama. Okey, kabilah okey, iaitu Bani Syahid. Yang ini ada kabilah Bani Asfar. Bani Asfar. So inilah dia kabilah. Okey, inilah dia kabilah di mana okey, suku-suku kaum ini okey. Okey, kalau anak kahwin, anak Min kahwin, anak saya Bani apa? Dia akan ikut bapa. Dia akan ikut bapa. Okey, akan ikut sebelah lelaki. Baik. Jadi, inilah dia kita kata sebagai apa? Inilah dia dikatakan sebagai okey, okey, kabilah-kabilah ini berasaskan keturunan. Nampak tak? Keturunan. Nampak tak dia sebagai keturunan. Dia ikut keturunan. Okey. Katakanlah nanti, okey, katakan orang kat sini. Okey, orang kat sini, okey, dia jumpa orang sini. Dia jumpa orang kat sini. Kemudian dia tanya, kau daripada mana? Oh, saya daripada Bani Salman. Oh, awak pula? Oh, saya daripada Bani Amin. Okey, orang Bani Amin pun jumpa kat sini, jumpa orang sini pula. Oh, you Bani apa? Oh, saya daripada Bani Syahim. Itu maksud kabilah. Dia berasaskan keturunan. Datuk nenek moyang dia tu siapa? Sebab itu orang Arab ni beza tahu. Orang Arab ni dia boleh hafal nama datuk nenek dia. Contoh nama dia Amin bin Aman, Aman bin Amun, Amun bin Ahmon. Kemudian Amun bin Mamat, Mamat bin, dia boleh ingat nama keturunan dia sampai 20-30 keturunan. 20-30 keturunan ni bapa dia, datuk-datuk dan sebagainya. Dia ikut laki. Okey. Tapi kalau macam kita ni kadang-kadang ikut
Kamu ingat lagi tak? Okey, contoh nama kamu. Nama kamu bin bapa kamu. Okey, nama atuk kamu ingat tak? Ingat Ingat. okey. Contoh, okey. Amin. Amin bin apa, Min? Abdullah. Abdullah. Abdullah bin? Saya dah tak ingat waktu. See? Kat situ dah tak ingat dah. Sebab saya Ah. dah lupa lah cikgu. See? Dah lupa. Orang Arab tak Orang Ingat. Arab dia akan ingat sampai 20 level. 20 level dia boleh ingat. Cikgu, Ah. kita tanya Salman lah sebab dia ingat. Okey, Tinggal lagi. Salman. Cuba Salman. Cuba bagi tahu nama kamu Salman. Salman bin apa? Okey. Salman. Syed Ah. Daud. Salman bin apa? Syed Daud. Syed Daud. Okey, Syed Daud bin Syahul Hamid. Syahul Hamid. Okey. Syahul Hamid bin? Tak tahu. Okey. Baik. Syahul Hamid quite familiar nama tu. Okey. Baik. Itu keturunan Arab. See, kita pun sendiri sampai peringkat atuk dan nenek, atuk dan moyang kita dah dah lupa. Okey. Saya pun ingat. Tapi lepas tu ada lagi. Atas ni lagi. Orang Arab dia boleh ingat. Dia boleh ingat sampai 20 level. Okey. Allah dia diberi oleh kaum apa? Dia Bani Hashim. Okey. Dia Bani Hashim. Kalau katakan bapa Nabi Muhammad tu kan Abdullah. Abdullah tu kan Bani Hashim. Oh, yelah. Kan. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat inilah dia tentang kabilah. Kabilah berasaskan keturunan. Memanglah kan. Tetapi penting untuk mengetahuinya. Penting juga. Kan? Jadi, sebab itu kalau kita lihat, ini yang cikgu nak terangkan. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, penyatuan masyarakat berkabilah. Penyatuan masyarakat berkabilah ni berdasarkan keturunan. Keturunan tadilah yang Bani Salman, Bani Amin apa semua kan. Itu keturunan, berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Semangat asabiah, iaitu korang tahu masalah PL dia orang ni apa tahu? PL dia orang. Korang tengok ni korang faham ni betul. Banyak kes semasa zaman Arab tu dulu, orang-orang contohnya, orang-orang di sini, orang-orang contoh Bani Salman, dia tak boleh jumpa dengan Bani Syahim. Kalau jumpa Bani Syahim, dia bergaduh. Bergaduh tu sampai berbunuh-bunuh. Kemudian kadang-kadang, contoh Bani Asfa pula. Dia ni ada kekayaan. Dia menunjuk-nunjuk kekayaan. Bani Asfa ni akan menunjuk-nunjuk kekayaan. Oh, kami lagi power. Kami lagi baik. Ekstrim. Dan kalau apa-apa juga, kalau katakan keturunan dia buat salah kan. Contohnya kalau si A ni kan, dia katakan terlanggar Bani Syahim, iaitu daripada C ni. Terlanggar kepada C ni kan. Orang-orang Bani Asfa ni akan pertahankan A. Oh, tak ada. A betul. Ini C yang salah. Padahal A yang langgar C. Tapi orang-orang Bani Asfa ni seperti E dan F ni, mempertahankan A. Tak ada. A tak salah. A dah langgar C tu. Tak. A memang tak salah. A tu adalah keturunan kita. Kita mesti pertahankan keturunan kita. A tak salah. C yang salah. Ini. Yang C ni pula, kabilah Bani Syahim ni, dah tentulah kata apa. Kami bersatu. Kami mempertahankan C. C tak salah. Jadi dia satu tahap apa tahu. Dia orang ni pernah, katakan A dengan C yang bergaduh. Tapi di sini ada S. S dengan G kat sini tahu. S dengan G bunuh. S bunuh G. S bunuh G. Bila tanya kenapa S bunuh G? Sebab A hari tu langgar C. Macam tu. S bunuh G. Sebab apa? Sebab A langgar C. Macam balas dendam lah. Dia balas dendam. S kata apa? Aku langgar G sebab aku nak balas dendam. Sebab hari tu A ada langgar C. Nampak tak?
Ini okey, sikap yang mementingkan puak masing-masing, mementingkan suku kaum masing-masing. Mementingkan suku kaum masing-masing. Ini dipanggil apa? Iaitu sikap okey, mementingkan kaum masing-masing. Okey, ini dipanggil semangat asabiah. Itu dipanggil semangat apa? Asabiah. Inilah dia. Faham? Semangat asabiah ni memang sangat bahaya. Tidak boleh diamalkan di Malaysia. Mementingkan kaum masing-masing, semangat asabiah itu tidak boleh. You see? Ini itu dipanggil semangat asabiah. Okey. Dan ini telah pun kita lihat di dalam yang ini. Dalam buku teks ini, penyatuan masyarakat berkabilah adalah berdasarkan keturunan yang diistilahkan sebagai semangat asabiah. Semangat mementingkan kaum masing-masing. Mereka ini bermegah. Mereka ini proud dengan kabilah masing-masing. Oh, saya Bani Salman. So, saya Bani Amin. Oh, saya Bani Syahim. Saya Bani Asfar. Saya berbangga saya jadi Bani Salman, Bani Asfar. Itu bermegah dengan kabilah masing-masing. Jadi oleh sebab itu, mereka sering berperang. Perang untuk merebut kuasa, nak dapat pengaruh dan juga nak dapat harta. Teruknya orang Arab ni. Kan? Sesama dia pun bergaduh untuk dapatkan kuasa, pengaruh dan juga harta. Itu. Dan di kawasan Mekah juga terdapat kaum Arab Quraisy. Arab Quraisy ni kira Arab-Arab yang agak elit sikitlah. Yang mentadbir, yang manage dan majukan perdagangan. Namun begitu Mekah pernah diancam musuh. Ya, contohnya Abrahah, seorang pemerintah Habsyah yang ingin menghancurkan Kaabah. Ini ada cerita di dalam Quran. Dan pentadbiran di Mekah diuruskan oleh badan atau jabatan yang mentadbir beberapa bidang dengan tugas tertentu seperti Darun Nadwah. Okey, inilah dia. Okey, kalau kita lihat menunjukkan kehidupan berpuak-puak berdasarkan kabilah masing-masing. Mereka hidup di padang pasir. Okey, baik. So, kita tak boleh teruskan lagi sebab kita dah 10 tu. Baik, sementara itu, tak cukup